lain yang mendapatkan markah dan bagaimana mereka nak menewaskan Sam 9 di Erangel yang merupakan kubu kuat untuk Sam 9. Dan seperti yang kau katakan tadi, Sam 9 lepaskan yang akan melepaskan mereka punya drop spot, dan mereka sebenarnya tak kisah sangat pun dengan drop spot. Mereka turun mana-mana pun agak selesa. Oh, you high macam biasa. Apa ni nak tunjukkan dekat Dia nak ajak budak-budak tu buat something tapi bending. water bending. Oh, water bending. Ya, water bending lebih pada style tu lah. Macam biasa Deb langsung tak ada apa-apa perasaan. Macam mana nak suntik sedikit perasaan dalam member tersebut? Tak tahu lah nak cakap kan. Dia... Aku rasa salah satunya cerita yang aku dengar dia excited untuk Deb adalah ketika dia mendapat keputusan FPM yang cemerlang lah. Dekat kau tu kan, itu je lah yang aku dengar. Oh, Deb ni sebenarnya ada perasaan. Sebab masa dia clutch 1 lawan 3 dengan Infinity ke Vampire dekat Miramar, dia pun rasanya macam tak ada lah seronok sangat macam, oh menang Itulah, player Void tu sampai jatuh kerusi. kan. Lepas tu untuk cover dia hentak meja lagi sekali. Kami tahulah taktik-taktik cover kau. Betul. Selamba je. Tapi kat ni kita lihatkan flyby kita Melta Power menuju ke shooting range. Lagi sekali average arrival points yang terbesar dipegang oleh Sam 9. Ya. Ada dekat sini mungkin sebab tidak ada Yudo Lions untuk menunjukkan orang kata sebab dia tak ada main hari ni, so dia tak tunjukkan average markah mereka lah. Kalau tak mungkin dia berada dalam top 5 juga kot untuk Yudo Lions. Tapi Geek Fam akan ada dekat sini dengan 5.3 average points untuk Geek Fam, pasukan yang kuat juga dekat sini. Dan kita akan melihatkan top 16 pula. PEA, U2O2, Roy, Infinity. FaZe secara relatifnya sebenarnya FaZe pada minggu pertama agak menakutkan. Minggu kedua ketiga tak sangat. Tapi Kenny akan menjadi best player dekat Erangel ini. Dua di antara sebenarnya dalam top 4 bersama dengan U-High. Aku tak tahu sekarang ni apa yang aku lama tak check sangat apa nama dia posting-posting daripada Bigatron. Bigatron, ya. Adakah mereka rasa kekurangan, kehilangan U-High ataupun sebagainya? Tak tahu macam mana reaksi peminat-peminat Bigatron ataupun Bigat Troopers dengan pemindahan U-High ke Sam 9. Itulah dia. Tak banyak sangat posting mereka, tapi mungkin mereka fokus lebih kepada prestasi mereka sendiri sebab BTR pun dia memang dengan baik tapi bukan terlalu dominan. Sebenarnya pasukan daripada Indonesia sukar untuk menyatakan ada satu pasukan inilah dia yang kita nampak sangat-sangat hebat sebagaimana macam Alter Ego lakukan pada 2 season yang lepas lah. So mungkin itu yang dia fikirkan. Tapi Rosemary akan ada bercakap pasal mereka. Oh lama. Alah, dia duduk prison pula tu. Tempat yang paling senang sekali untuk dijatuhkan daripada atas. Dia tak ada apa pun je. Dia ada satu M4, satu red dot dan dia tunggu untuk menembak. Itu menunjukkan dia seorang yang sangat kemas. Boleh lah. Aku nak cakap keji tapi tapi kekejian dia tidak akan dibalas dengan apa-apa benda yang baik untuk diri beliau. Kenny akan berjaya untuk meloloskan diri. Rosemary hanya akan berputih mata. Biar putih mata jangan putih tulang. Biar putih tulang sebenarnya, jangan putih mata. Aku tak tahu benda putih mata tu faham lah, tapi putih tulang tu aku tak faham. Tapi Vintores yang berkam nama jadi aku tak tahu kenapa dia ada nama dekat sini, tapi nama-nama dia dalam statistik lain masih lagi Vintores. Ini mesti dah seminit tukar ni. Tapi sangat-sangat jauh nama sebenar dan juga nama yang diletakkan dekat sini. Mungkin ni adalah bahasa Thailand yang bermaksud Vintores. Vintores sebenarnya ada maksud sebenarnya Vintores. Ya. Vintores bermaksud Fire Nation. Ya, dan Zinvuawa tu juga bermaksud Fire Nation. Oh wow. Ya. Mungkin ada nama-nama macam Ozai. Ozai. Vintor Ozai. Inilah break. Ni Jikit. Bukan. Kenapa ni? Kenapa Jikit pusing-pusing kepala ni? Tak tahu. Mungkin mencuba dia punya ni kot. Apa nama ni? Gyro. Gyro. Nuzi. Bersama dengan Pikmi. Pikmi jadi memang dah hilang satu. Kita lihatkan mereka dijatuhkan oleh tim FaZe Clan. So Nuzi sekarang ni akan memberikan informasi pada rakan-rakan lain. Kat sini ada seorang guys. Korang datanglah ramai-ramai. Ya, benar dia akan datang. Dan Tony K Shops dapat dulu. Wow, leh bro. Kenapa ni? Mouse Goku kau dah aku betul fikir Mouse Goku aja Tony K. Aku rasa Mouse dah lepak bilik diorang ni. Hmm. Tak guna punya Mouse. Itulah dia.
Pengajar yang bukan-bukan. Betul tu. Cuba aja diorang macam nak tembak guna mini ke apa ni, tak tembak kotak. Tapi ni tembakan yang agak baik Ya. Mini holo. Ambil betul dia dapat knock ni tadi. Yo. Gila lah Vintul. Wah. Ya. 9 berdekatan dengan Audrey. Hari ini adalah hari yang akan menentukan hari-hari yang untuk minggu terakhir ini. Inilah minggu yang terakhir sebelum semua player akan bermain dalam Grand Finals kemungkinan sekali. Yuhai akan berada di sini dengan 1.2 average elimination. Agak balance kat sini untuk tim Sam 9. Cuma Loyu tu lah yang kadang-kadang dia akan ditukarkan dengan Brian mengikut pada situasi yang diperlukan. Sam 9 Loyu, Yuhai OP. Ada lagi Brian. Satu nama. Kalau kawan-kawan berbangsa Melayu kita yang kita kenal lah ni kan. Nama yang paling aku rasa ramai orang guna adalah Aiman. Betul. Kalau Chinese ke lah, aku rasa nama paling banyak diguna pakai adalah Brian. Aku kenal banyak sangat Brian. Brian. Oh ya, betul loh, Brian tu. Banyak Brian aku kenal. Ya. Betul, bila fikir dengan Brian banyak. Kok Tuni. Tuni ni pun banyak kat Thailand kot. Terni, Tony. Cuma kena ada tukar ni lah. Seorang mungkin jadi nama Tumi K. Baru boleh dapat sponsor back. Tumi K lu. Laksi. Kepar Aksi. Laksi 7. Ni lah peminat Ronaldo Ho. Misery dan juga Yoru bersebelahan sama sendiri. Agak berbahaya sedikit situasi ini. Yoru, kita tunggu je nanti ada orang pakai nama Jepun yang panjang sikit. Banyak orang suka memakai nama-nama Jepun ni dapat style. Sebab tu kita ada Ryoki Tenkai kondensasi. Oh, member tu hari tu kita post video kan. Dia share. Aku pun terkejut dia yang pergi repost. Ya. Dan sekarang ni aku dah terpengaruh dengan cara dia memegang kopi dan juga botol dan juga phone. Macam mana tu? Boleh tak awak ajak? Aku tak tengok lagi video tu. Dia kalau phone kena bawa paras bahu dan tak boleh pakai dua tangan. Bawa paras bahu? Ya, kalau angkat phone tu dia kena bawa paras bahu. So kalau kau nak selfie kalau daripada bawah lah. Iyalah. Macam tu lah kot. Kenapa? Apa sebab dia? Tak nampak macho kalau tinggi. Menarik. Ya. Tapi ada logikanya juga. Tapi dia cakap jangan pakai dua tangan kan. So player PUBG Mobile semuanya tak. Takkan nak main satu hand kot. 4 finger 1 hand. So tidak ada level untuk budak-budak PUBG kita. Korang pun tak macho. Tak macho, betul. Macho. Pakai satu tangan barulah cool. Ini Rosemary. Yang berada di Gunung Puji. Yama Puji. Bukan. Dia dekat gunung yang berada di Erangel. Tapi tadi ada juga, aku tengok tu video ni cakap pasal kahwin-kahwin something. Kalau kata kahwin tu bagus, kalau korang tak kahwin korang semua loser. So aku pun terasa lah. Oi, gila. Tapi satu orang yang sangat approachable lah, dia jawab soalan-soalan apa pun masa dia live stream tu dia jawab. Wow. Itu yang menarik tu lah. Sebab kadang-kadang bila viewing kau dah sampai 500, 700, 1000, 2000 ni, dia jawab soalan yang dia nak jawab. Mungkin satu soalan, lepas tu dia akan explain untuk 2 minit. Ya, betul. Lepas tu dia tengok soalan apa yang seterusnya yang dia rasa best untuk dia jawab, dia jawab. Ni tak, yang toxic dia pun dia jawab juga. I see. Dia macam anti-Levi sikit lah. Dia anti-Levi sikit. So agak menarik lah untuk melihatkan perkara tersebut. And plus dia juga adalah satu martial art Ya. Sebenarnya itulah macam dikatakan sebelum ni. Dia first kali dia viral sebab martial arts. So masa tu itu yang orang mula ikut dia. Kemudian bila dah tahu, bila dah menjadi semakin viral dengan banyak-banyak benda yang pelik-pelik, yalah orang dah mula tak memandang pada martial arts dah. Tapi pada waktu ini Yasnaya Poliana. Sekali lagi. Ya. Tak boleh sebut Hari tu pun Yasnaya juga je. Ya, Yasnaya Poliana Tenkai kondensasi. Itu nama sedap. Tapi kalau kau ada anak perempuan, kau sanggup tak namakan dia Yasnaya Poliana? Tak kot. Aku kalau boleh aku nak nama anak aku sependek mungkin. Seperti? W. Panjang sangat. Panjang lah nak sebut. U. Kan macam U ke, Leia ke. Something 2 huruf. Lela ke.
Sebab saya tak nak menyusahkan orang seperti awak yang akan menjadi guru kan. Nanti kena tulis nama panjang-panjang. Adalah kalau anak kau belajar dengan aku memang panggil dia. Kalau nama dia Lela. Lela binti Azrul Anwar. Berdiri atas kursi. Kenapa cikgu? Tak ada sebab. Berdiri atas meja. Kenapa cikgu? Sebab kau tanya soalan. Berdiri atas meja sekarang. Wow, nanti dia jadi top G. Kenapa buat macam ni saya? Saya nak jadi top G. Ya, tapi ini top G. Iaitu Geek Fam. Di balik terkena pula pada Audrey. Dambrut akan fall back. Tapi BTR ada number advantage pada waktu ini. Tapi grenade tangan akan dimasak oleh salah satu player daripada Geek di kawasan bawah. Dan itu adalah Aizen. Balingan grenade akan lakukan. Snipe dapat satu juga. Dambrut dapat yang kedua. BTR. Mungkin mereka yang dalam masalah sebenarnya pada ketika ini. GenForce cuba untuk dapatkan satu knockdown tersebut. Akan berjaya. So 2 lawan 2 pada ketika ini. Aizen kena clutch dengan DBS. Ada DBS. Grenade tangan dimasak 2 BJ akan melantun di situ. Tidak akan menaik sasaran. Dambrut datang untuk membantu pada ketika ini. Berjaya dapat satu lagi. Tapi Dambrut akan dijadikan Aizen kena clutch kat sini. Wow! Aizen! Timing yang cantik. Mantap menawan. Kau memang macho. Kau top G, Aizen. Saya terima. Awak memang top G. Di-approve oleh DMA. Tapi tak boleh juga. Dambrut mati. Ya tu. Awak seorang loser. Bukan saya cakap, DMA cakap. Tapi BTR rata 4 orang. Tapi malang lah. Dah sampai dah satu lagi. Rotate je ke bang? Rotate je lah bang. Tak payahlah berhenti. Rotate cukup lah bang. Alah bang ni pun. Adri nyawa rendah tak sempat untuk reset pun lagi dekat sini untuk mereka. Gerai tangan dibaling ke arah belakang. Aizen masih lagi hidup tapi Audrey akan terkena sedikit dia serpihan sebab nyawa dia terlalu rendah. Akan berjaya untuk knockdown 2 lawan 4 sekarang ni situasinya. Snipe pula tak ada peluru. Satu full mag pun tak ada. 37 peluru je dalam AK tersebut. Allah. Dan Snipe akan dijatuhkan daripada bahagian luar. Para Jin akan mengejutkan beliau. Hanya tinggal satu saja yang masih berdiri. Audrey mungkin sudah berjaya diselamatkan tapi dia kena hilap terlebih dahulu. 2 lawan 4 situasinya. Sukar untuk memastikan pasukan Geek Fam ni boleh tak kelas ataupun tidak. Nampak kayaknya macam tidak. Tinggal satu orang saja dengan nyawa yang sikit. Sangat-sangat sukar pada ketika ini. Mereka mengantar 3 ke depan melawan dengan 2. Satu lagi menembak daripada kawasan jarak jauh. Dan knockdown paling awal masih lagi akan berdiri bagi Geek. Geek. Apakah dia mendapatkan player yang terakhir ini? Dia akan berjaya untuk dapatkan player terakhir daripada Geek. Geek akan dikeluarkan tapi mereka akan ada mata placement. Mata elimination untuk diri mereka. Tengok ada satu player ni nama dia lain. Itu player baru diorang lah kan? Nate T ni. Ya kan. Siapa yang dia keluarkan? Chua. Ya, Chua. Ni first time mereka masukkan player ini. Nate T, Ya, player ni dia bawa masuk untuk menggantikan Lamborghini atas sebab perkahwinan. Tapi pada ketika ini mungkin untuk menyesuaikan diri terlebih dahulu mereka letakkan dia bersama Lamborghini terlebih dahulu. Ya. Benar juga mengeluarkan Chua untuk waktu ini satu risiko yang agak besar. Tapi untuk PEA tidak banyak yang boleh lakukan. Mereka berada dalam circle dan tidak perlu nak masuk terlalu jauh sangat. Tetapi bulatan telah pun melarikan diri daripada mereka. Mereka kena reposition selepas ini. Peluru pun tak begitu banyak sebenarnya untuk PEA. Grenade tangan akan dibaling, position damage akan diambil tapi dekat sini face plan terlalu ramai orang dan terlalu banyak grenade tangan juga dibalingkan. Berjaya untuk dapatkan melalui grenade tangan yang pertama, satu jatuh. PA sekarang tinggal 3. Kawasan Yasnaya mula untuk dimasuki oleh player-player. Pada ketika ini stage yang ketiga permainan kita. 52 orang masih lagi dengan 14 tim. Yang berlawan paling awal yang dikeluarkan setakat ini BTR dan juga Geek. Dan mereka lawan awal. Kedua-duanya sudah belum dikeluarkan. Tapi yang lain-lain masih dalam permainan kita. MRPX masih lengkap dengan keempat-empat player mereka. Dengan satu mata penyingkiran. Vampire juga lengkap dengan keempat-empat dengan satu mata penyingkiran. Ya, Vampire betul-betul ingin mencuba sesuatu untuk memastikan dominasi mereka. Tapi itulah, walaupun dengan orang kata tidak keruan untuk AE sebenarnya. Terkejut kau ada haruan tiba-tiba. AE tak berapa nak perform sekarang ni dengan kosong mata. Tetapi itu tidak bermaksud Vampire dapat naik dengan sebegitu mudah sebab banyak pasukan-pasukan lain memberikan cabaran yang besar juga kepada pasukan mereka. The FaZe Clan pada waktu ini agak supreme. Agak melakukan tindakan yang baik. PA hanya tinggal 3 orang yang mereka perlu ratakan. Tidak begitu sukar mungkin untuk FaZe Clan. One man sekarang ni di tengah ada satu UMP. Tembakan dilepaskan ke arah luar. Logan akan berjaya untuk dijatuhkan oleh MRPX pada waktu yang sama. FaZe Clan ke-4 masih lagi hidup. Sihat walafiat. Skop dibuka depan muka. Onzen akan knockdown terlebih dahulu dalam rumah. Member tu masuk selamba je dapat 2 knockdown.
Dan sekarang ni Ventoras cuba untuk menyelamatkan keadaan, tapi nyawa dia pun nyawa-nyawa ikan. Dia kena cucuk first aid kit, bukan berlawan. PA betul-betul sekarang ni cuba untuk meratakan FaZe Clan. Mampukah dia? Hampir sedikit lagi, nyawanya rendah. Cuba untuk dapatkan player bernama Morman ni. Play terakhir sebenarnya, 1v1 ni. UMP lebih laju. Tapi terkena pula pada back. Ya, malang untuk PA dan untuk FaZe Clan. Ini keuntungan yang sangat-sangat besar lah. Wow. Oh, kali pertama mungkin Circle akan pergi ke kota. Ya, sukar juga untuk mengatakan perkara itu, tetapi ada yang melakukan tindakan. Tapi kita boleh nampak pembelajaran yang dilakukan oleh tim-tim setakat ini. Memang tak ramai orang langsung. Tak ada pasukan yang meletakkan diri mereka di tengah-tengah kota Yasnaya Poliana. Lebih kepada duduk dekat hujung-hujung saja supaya mereka boleh rotate ke dalam ladang sebentar lagi. Tapi YO2, Yudo2 dalam kesukaran, jumper ditembak, jumper nyawa sikit. Nasib baik Nekti ini sudah tidak ada peluru. Semnan akan dijatuhkan oleh pasukan Talon. Zerzia juga akan melakukan mereka sebenarnya memilih kawasan yang paling tepat kali kalau Circle memang on the way nak pergi ke kawasan gandum Yasnaya tersebut, tapi Circle lari. Menyebabkan sekarang ni mereka berada di open field di mana mereka yang perlu melakukan rotation. Tapi Stalwart akan sekarang ni dijatuhkan satu orang, ditunjukkan bagi kita Roy berlawan dengan mereka, Vietnam lawan Vietnam. Pada ketika ini Zerzia juga satu akan dijatuhkan. Yuhai akan dinade oleh Zerzia, tapi kerana AE menekan Zerzia, mungkin akan ada cara untuk penyelamatan dilakukan semula ke atas Yuhai Boy. Team X tinggal 2 orang duduk dalam rumah. Perlukah mereka keluar dari rumah ni? Jawapannya tidak. Kerana mereka akan ditekan oleh pelbagai kawasan yang lain dengan talent ada dekat dengan mereka. Team X akan ditekan juga oleh pasukan AE yang berada dekat atas. Zerzia dengan Team X bersebelahan sama sendiri. Sudah pun nampak sedikit kelibat tetapi tidak berjaya untuk menjatuhkan Team X. Nyawa di hujung tanduk sekarang ini, apa yang boleh dilakukan hanyalah menghentikan sedikit kemarahan pasukan Zerzia yang nampak inevitable ataupun tidak dapat dihentikan lagi. Stalwart di atas. Tapak kaki beliau akan kedengaran pada ketika ini. Roy akan dibaling dengan grenade tangan juga pada ketika yang sama. Terus naik, terus bunuh. Team X hilang satu dan mereka akan kawal kawasan high ground. Tapi Red Face boleh nampak dengan jelas apa yang tengah berlaku di tingkat kedua rumah tersebut. Grenade tangan akan dimasuk oleh Red Face. Balingan dilakukan di Xavier berjaya mendapatkan Abi secara kekal. Tapi AE akan mencuri kill tersebut. Yudo2 juga akan kehilangan satu player secara kekal pada ketika ini. Ya, malang untuk mereka. Tapi PA agak menjanggal juga untuk melihat mereka tidak mendapatkan tempat yang dalam pitch pertama. Tapi untuk YO2 nampak gayanya akan menyusuri PA tidak lama saja lagi. Dengan hanya tinggal satu player saja yang mereka boleh guna pakai. Kedudukan mereka entah di mana, tetapi untuk dua pasukan Malaysia, PA dan juga Geekfam sudah pun terkeluar awal. Jadi Sam9 dan mereka sahaja yang ada lagi di dalam game ini untuk pasukan Malaysia berpeluang meletakkan bendera dalam pemenang Win-Win Chicken ini. Tapi dia punya peluang tu semakin lama semakin kecil. Ya, benar sekali. Lagi nipis sekarang ini Sam9 dengan 3 orang player. Satunya wakil negara kita sekarang ini. Belum lagi ada mata penyingkiran juga untuk mereka. Yudo2 akan dikeluarkan tanpa mata sekali lagi. Stage 4 permainan Yasnaya Poliana menjadi circle akhir. Aku rasa kali ini mungkin kot bandar je. Ya, ada kebarangkalian jugalah. Walaupun benda itu jarang-jarang berlaku. Stage yang keempat, lihatkan kepada kemanakah dia akan pergi. Sam9 dia melakukan tindakan yang bijak jugalah dengan duduk di kawasan komit tak komit. Maksudnya duduk dalam kawasan yang agak selamat, iaitu mempunyai tembok, dinding, bumbung dan sebagainya. Tetapi tidak masuk ke tengah-tengah. Dan di Xavier betul-betul dia saya tak percaya. Saya tak percaya dia akan ke bandar. Tapi pada waktu ni dia masih lagi menyentuh bandar. Tetapi ada ladang di bahagian kanan itu yang di mana Infinity sudah pun bersedia untuk ke sana. Ada kebarangkalian tekan mereka betul. Stage 5 permainan kita di Xavier nampak macam kawasan premium sebab dia ada option. MRPX sekarang ni berjaya untuk mendapatkan Ventores. Pergaduhan mula untuk berlaku secara besar-besaran di semua tempat dalam map kita. Tapi sekarang ni Indonesia lawan Thailand terlebih dahulu. Kenderaan datang, support sudah pun sampai untuk MRPX untuk berlawan dengan FaZe Clan. Tapi FaZe Clan pengguna utility macam biasa akan menjadi priority mereka. FaZe Clan Mela mendapatkan satu, grenade tangan yang seterusnya menyusuli, mendapatkan knockdown yang seterusnya dan begitu saja diratakan. FaZe Clan jangan lawan diorang kat kawasan-kawasan tebing ini. Utility diorang ni terlalu baik. Ya.
Itulah yang menariknya. Aku mula menjangkakan pasukan Indonesia akan ada satu tim yang menyerlah pada setiap minggu. MRPX nampak seperti tim yang akan menggantikan Void sebab Void memang minggu lepas dia agak dominan. Dan aku ingatkan dia akan menang dekat sini dengan adanya momentum, tetapi rupanya FaZe Clan berjaya untuk memotong mereka begitu saja. Dan Xavier pula akan menjadi menghentikan mereka sekarang. Dia orang ni pergi cari orang ni. Ya. Sudah pun ada 8 mata penyingkiran. Dia tak pilih priority untuk masuk dalam circle pun. Langsung tidak. Mereka seolah-olah tahu, macam dia cakap, macam kau cakap tadi, dia tahu kita ada advantage, kita tahu dekat bahagian atas ni tak ada orang. Dan nak masuk nanti senang, kita ada option macam tu. So kita cari orang dulu, kita ratakan mereka, dapatkan markah yang mana mereka ada banyak markah sekarang ini, sebanyak 8. Dan memang betul-betul hit and run. Dia masuk, dia langgar, dia belah. Ya, kali ini dia akan tinggalkan satu dekat belakang sebagai Sagawati untuk FaZe Clan ataupun Alter Ego lah. Tidak akan diambil pun kill tersebut sebenarnya. Tapi itu dia. Infinity akan mendapatkan device terlebih dahulu di Xavier. Tinggal 2 saja yang masih lagi berdiri, tapi 1 boleh diselamatkan terlebih dahulu. Dan aku rasa ni kali pertama juga aku nampak Lamborghini gelak ataupun tersenyum sepanjang liga ini. Dan itu adalah tadi main game yang mereka tak dapat chicken pun. Ya. Tapi dia gelak. Kita boleh nampak dia punya camera reaction tadi, dia gelak dekat situ. Itulah perkara yang sangat-sangat jarang untuk terlihatkan daripada muka seorang Lamborghini. Aku rasa dia memang sangat-sangat excited untuk bermain dengan player baru daripada squad mereka ini. Oh ya, betul. Seorang senpai mengajar kepada anak buahnya macam mana untuk bermain. Mungkin itu mendatangkan sedikit kegembiraan untuk beliau. Tapi untuk FaZe Clan, tiada kegembiraan di sini daripada segi placement point. Tetapi daripada segi elimination point, mereka memang bermain dengan cukup baik lah. 8 yang mereka dapatkan jauh berbeza dengan 1 markah yang mereka dapatkan di dalam Sunhawk tadi. Vampire walaupun cubaan untuk mengasuhkan, berjaya memasukkan ke-4 orang di dalam. 1 orang akan duduk di bahagian luar sebagai backstep defender untuk memastikan tidak ada orang menembak mereka daripada belakang. Sebenarnya Poliana walaupun adakah bandar ini akan menjadi bulatan yang terakhir ataupun dia akan lari ke tempat yang jauh di mana Xavier akan menunggu mereka? Peluang untuk kedua perkara itu berlaku ada 50-50 chance. Circle ke mana akan menjadi persoalan pada ketika ini. Dan ia akan ke bandar dan Semnan dalam circle. Semnan dalam circle duduk dekat tengah-tengah. Ini kedudukan Semnan adalah kedudukan yang terbaik sebenarnya. Walaupun mereka ada 3 orang saja, tapi disebabkan apabila ada banyak bangunan-bangunan ini, kau punya bilangan player kau tidak akan bermaksud apa-apa. Sebab kalau kau nak pergi ke mana-mana, nak pindah ke rumah, dia perlu one by one. Dia tak boleh kalau keluar 3-3 nak bergerak dengan kereta ke macam mana ke, sukar juga. So itu akan menyebabkan Semnan ada kedudukan yang baik untuk mereka farm elimination point. Sekarang ni mereka tiada markah, tetapi mungkin akan bertambah 2-3 kali ganda selepas ni. Ya, benar sekali. Boleh tengok kiri, boleh tengok kanan. Siapa-siapa nak masuk yang tak nak compound, semua tu boleh diratakan. Nampak seperti game yang boleh menjadi game cemerlang bagi Sam9. Dalam tangan sudah pun ada 4 mata daripada round sebelum ini, di mana mereka tunjukkan permainan utility mereka. Firepower mereka memang sangat-sangat tinggi. Dan sekarang ada bantuan daripada compound lagi. Ya. Tapi siapa yang mati untuk mereka? Orang pasti siapa sebenarnya yang terkorban tadi. Sebab Yuhai tadi memang dia jatuh dulu. Kita nampak dia jatuh tapi dia dapat diselamatkan. So maybe Kenny ataupun Loyu. Sebab Dad pun kita nampak. Vampire masih ada 4 orang. Tapi mereka ada perjalanan yang paling jauh dan paling sukar. Dan mereka telah melakukan satu jambatan asap untuk masuk. Baru nak masuk ke dalam circle, belum nak masuk ke tempat-tempat lain lagi. So Vampire tiba-tiba akan berada dalam satu kedudukan yang menyedihkan untuk mereka. Sebab mereka kena membazirkan banyak utility just untuk masuk dekat hujung circle. Ya, betul tu. Dia kena lawan dengan Roy ni. Kalau harap mereka boleh jaya menang. Dari situ rembat mereka punya utility tu. Mungkin plan mereka dan Tony K akan memulakan perkara itu terlebih dahulu. Tapi rakannya 2 orang dalam keadaan knockdown. 1 akan di-revive. 1 lagi entah berada di kawasan mana. Tapi situasi bukan terlalu baik untuk Vampire pada ketika ini. Unless diratakan semua orang on the way masuk ke dalam. Dia berjaya bangkitkan ke-4 juga. Ya. Compound juga akan dipegang. Dan nampak sebagai compound itu cantik. Tak ada siapa akan ganggu. Dan Rosemary ni pun hati-hati. Kau tembak lama-lama, Tony K buka skop, kau boleh mati. Itu memang benar. Lagi-lagi perlu mereka tahu dia dekat mana. Roy tadi yang berada dalam defensive position, pertahanan yang sedikit gagal
untuk menghalang Vampire masuk. Tapi yang seperti yang dikatakan, apa yang dilakukan oleh Vampire sekarang ni, dia kena bergerak one by one masuk ke dalam kawasan kompang-kompang yang berlainan, dan mungkin benda ini yang akan menyebabkan Semna mendapatkan markah yang banyak. Tapi waktu ini Tony K meletup daripada mana? Nasib baiklah member ada meletupkan seorang. Ya, berjaya untuk didapatkan. Sebenarnya mata penyingkiran tersebut yang di knockdown akan dibangunkan semula. Tapi sebelum dia meletup, dia dapat informasi dekat dalam rumah itu, dalam bilik itu memang ada orang, dia berjaya nampak. Itu akan memberikan satu lagi mata penyingkiran bagi Vampire tanpa kehilangan sesiapa. Sekarang mereka ada 3 mata penyingkiran. Di Xavier masih lagi ada paling banyak 8, kekurangan 1 orang player. Tapi semakin lama kawasan ini akan menjadi lebih padat. Susah untuk cakap siapa akan dapatkan chicken dinner kat sini. Tim yang ada 1 orang player macam Pick Me tu pun boleh menang. Betul, memang boleh menang. Kalau dia berterusan duduk dalam bandar inilah, di mana biasanya tidaklah. Sejarah menyatakan tidak, tetapi mungkin benda itu akan ditidakkan oleh rotation circle ini, ataupun di mana ia akan mengecil. Wow! Jarang-jarang berlaku. Aku sebenarnya jangkakan dia akan pergi ke kawasan di Infinity, tetapi sebenarnya dia pergi ke kawasan Zerzia. Betul-betul perlawanan di dalam bandar Yasnaya Poliana. Satu perkara yang jarang kita perlihatkan, game nak menidakkan kita. Ya. Tapi tak apa. Tadi siapa chicken dinner game pertama? MRPX. MRPX. So, dia orang cakap kalau buat sini mungkin tim Vietnam boleh menang kot. Baik. Baik, betul. Sebab ada 2 je sebenarnya sekarang ni, di Xavier dan juga Roy. Tapi itu memang calon yang sangat-sangat boleh berjaya lah untuk mendapatkan benda-benda chicken dinner dengan 3 orang, iaitu di Xavier. Dengan kedudukan mereka yang sebenarnya agak premium juga. Sebab mereka berada di kawasan yang tidak perlu untuk mereka rotate dengan menggunakan dinding-dinding ataupun tembok-tembok ini. Menyebabkan tidak ada orang yang boleh fokus sangat ke kawasan mana di Xavier berada. Tetapi Semnan, Loyo akan dijatuhkan terlebih dahulu oleh Terni K. Terni K berjaya dapat 1. Loyo sekarang ni akan dijatuhkan. Yuhai dan juga Dap di 2 kompo yang berbeza. Terlihatkan Yuhai sudah pun memegang 1 grenade tangan untuk dibaling jarak jauh. Loyo akan terbunuh. Grenade tangan sampai daripada Yuhai, tidak akan mengenai sasaran. Kotuni sekarang ini juga akan memasak 1 lagi grenade. Mereka akan masuk ke dalam kompo yang dipegangkan oleh seorang Dap. Dap, bolehkah dia menembak Lobby X terlebih dahulu? Dia ada DBS, tapi Lobby turun balik ke bawah. Yang kedudukan Dap tidak akan dikesan pada ketika ini. Levi's mendapatkan shopper daripada Zerzia. Walaupun Zerzia ada circle, tapi mereka terlalu dekat dengan tim yang dahagakan darah pada ketika ini, iaitu di Xavier. Di Xavier dengan markah yang daripada elimination saja dah jauh meninggalkan markah keseluruhan mereka dekat Sunhawk. 7 dengan 8 markah daripada elimination point saja. Selepas ini dia akan mendapatkan placement point pula. Tetapi yang kita concern sekarang ni, yang kita risaukan adalah Sam9 macam mana dia menghadapi cabaran ini dengan Vampire pun bermain dengan cukup-cukup baik, cemerlang. Kita setuju permainan kita. 24 orang masih lagi dengan 8 tim dalam permainan pada ketika ini. Stone ada 1 AK di dalam tangan. Talon mula untuk bergerak ke depan. Zerzia berjaya untuk mendapatkan Lamborghini. Lamborghini dalam keadaan knockdown. Sekiranya dicucuk oleh Earth. Zeke. Ya, Zerzia, tim yang tidak menyerlah sepanjang PMSL ini. Ada kebarangkalian untuk mereka mendapatkan winner-winner chicken dinner. Talon bergaduh dengan Xavier dalam banyak-banyak. Sam9 hanya menunggu di kawasan tengah, tetapi circle terakhir sudah pun ditentukan dan ia sebahagiannya berada di dalam Talon, berada sebahagiannya di Sam9. Jadi ini betul-betul anyone's game sebab 8 tim masih lagi ada dalam circle ke-8 ni. Benar sekali. Tapi cantik lah balingan-balingan grenade daripada semua tim sekarang ini. Ya, balingan jarak jauh ni sangat-sangat tajam. Kita boleh perlihatkan demo-demo ni ditunjukkan oleh Yuhai, oleh Xavier punya player pun. Daripada waktu sama terdapat AE cuba untuk melompat keluar ke kompan yang lain, terus akan dilihatkan, terus di knockdown. Kadang-kadang aku fikir diorang ni lompat semua kan. Diorang macam satu Hail Mary play. Dia harap-harap lah tak ada siapa nampak aku lari je. Betul. Tapi kadang-kadang of course benda tu akan dipunish lah sebab dia 50-50. Sama ada orang nampak ataupun orang tak nampak. Tapi Misery Grenade akan kena pada Yuhai. Kedudukan Misery daripada Yuhai tu je jauh. Yo. Tapi berseni kita lihatkan AE berjaya untuk mendapatkan satu... Tak pasti kalau mereka yang meratakan DX. Tapi ya, DX sudah pun rata. AE 5 mata penyingkiran pada ketika ini. Tapi Sam9 masih dalam permainan. Mereka ada placement point pada ketika ini. Satu saja orang kena pun dan itu ialah Dap. Dap pernah melakukan clutch 1 lawan 3, 1 lawan 2 dan sebagainya.
Tetapi ini mungkin situasi yang asing sedikit untuk Dap lah. Sebab Dap selalunya kalau dia clutch, apa benda yang kita akan lihat, dia bermain di atas bukit, dia bermain di padang yang luas. Ini kali dia bermain di dalam bandar. Dan malang sekali untuk Dap ialah dia tidak boleh main tunggu. Sebab dia berada di circle tetapi di hujung-hujung juga. Kalau compound dia tu ada kat tengah-tengah, mungkin ada advantage juga untuk dia. Tapi circle ke-9 sudah dan masih lagi ada 7 tim. Ya, ada 20 orang player. Sampai circle tu tak nampak apa dah. Yep. Dia penuh dengan warna-warni pedal pop saja pada ketika ini. Tapi Vampire masih somehow lengkap dengan keempat-empat player mereka. Ada 2-3 tim sebenarnya lengkap dengan 4 player mereka. Dan itulah 2 daripada Thailand, Vampire dan juga Zerzia, diikuti oleh tim daripada Indonesia, Talon. Ya. Roy mendapatkan Schweppes, cuba untuk membunuh secara langsung dekat situ, berjaya untuk mendapatkan Schweppes. So sekarang ini kita melihatkan Vampire kekurangan 1 orang player. So bukan lagi full squad dan akan ditekan. Roy juga dikeluarkan di tangga yang ke-7. Zerzia mendapatkan AE. Tony K diletupkan oleh AE. Sam9 dikeluarkan oleh God Tuni. Nombor 6 bagi Sam9. Akan membawa pulang 2 mata daripada round ini juga. Ya. Tapi sukar, memang tak boleh nak cakap siapa yang akan menang dekat sini. Walaupun dengan ada kau punya advantage daripada segi apa-apa ke, advantage yang kau nak cari dekat sini satu benda je, iaitu kau dekat tengah-tengah circle. Kau ada 4 orang ke, kalau 4 orang kau dekat ujung circle, Zerzia ni pun akan rata begitu saja. Sebab itu semua sudah tidak kisah. Apa yang dikisahkan adalah siapa yang berada di dalam kedudukan paling premium, iaitu di tengah-tengah pusat circle itu. Siapa yang boleh sampai ke tengah. AE 1 orang player. Kalau dia chicken, memang itu benda yang dapat diterima lagi pada waktu ini. Tony Kurniawan masak grenade tangan membaling ke arah atas. Letupan akan berlaku. God Tuni mendapatkan red face daripada Talon. Talon cuba untuk bergerak ramai-ramai. Alahai. Dia berdiri satu line macam gitu. Memang Talon akan rata lah dekat sini. Memang hilang. Zerzia happy saja untuk menembak dekat situ. 40 peluru dia. Hampir 40 semuanya mengenai sasaran sebentar tadi. Ke atas 4 orang player yang berbeza. Tapi sekarang ini Thailand lawan Thailand. Depan muka ada orang bro. Tony K datang dengan begitu mudah je dia tembak dengan DBS. Dapat 1. Tapi akan dijatuhkan semula 2 orang player. Last guy sekarang ini untuk Zerzia pula. Untuk Vampire juga dikeluarkan. Kali ini Zerzia cukup cantik permainan mereka. Ada satu ketika kau cakap, oh Zerzia dekat tengah-tengah circle, mereka ada advantage. Memang betul. Mereka ada advantage kerana mereka sekarang ni adalah 8 mata penyingkiran dengan placement point yang agak cemerlang. Kalau keluar kat sini pun aku rasa diorang happy. Ya, memang betul. Sangat cemerlang markah mereka. Tetapi yang menarik dekat sini ialah Zerzia mungkin akan mulakan perlawanan dengan pasukan ini, iaitu pasukan Infinity daripada Thailand juga. Tetapi yang akan menang mungkin adalah AE. Tapi AE tinggal 1 orang. Dia kena lawan dengan 2 orang mungkin. Dia kena lawan sekarang. Dia pergi ke depan. Okey, dia tak dapat. Mungkin sedikit terburu-buru di situ. Tetapi winner chicken dinner bagi The Infinity. Dan Logan juga akan diturunkan. Ambil lihat kat situ. Yap. Menepuk-nepuk tangan dan mencakap pada God Tuni. Aku dah cakap dah, tak perlu nak pergi Nova sangat kau tak dengar cakap. Tim Thailand berjaya mendapatkan winner chicken dinner. Mengapa? Sebab kita tak pilih dia. So, untuk waktu ini Infinity akan mendapatkan winner chicken dinner. Perlawanan yang memang boleh jadi kepada sesiapa saja. AE pun aku rasa walaupun dia taruh dekat chance to win dia dalam 9%. Jadi sebenarnya aku rasa dia 33 je antara Infinity, Zerzia dan juga AE. Sebab siapa yang dapat jumpa siapa dulu, mungkin dia yang akan menang. Itulah dia. Kali ini memang kemenangan ini ditentukan oleh bulatan berada di tengah-tengah Yasnaya. Malang lah Logan. Dia paling banyak aksi sebentar tadi. Tepuk tangan itu berdiri ni nak buat gang sign lagi. Damage kosong. Dia too soon. Sorry dia Logan. Malangnya dia orang ada grafik ni. Ya kan. Kenapa lah dia letak 1-0 depan tu 10 damage ke apa kan. Tapi production ni pun kejam. Amber lah paling happy tadi. Paling happy. Akhirnya dia MVP. Biasalah. Orang kata, aku lupa mana dah cakap kan. Tapi barrel yang kosong tu berbunyi paling kuat. Bahasa Melayu ada ke peribahasa macam tu? Aku tak ingat. Tapi aku pernah dengar lah. Basically sama juga. Pasal Melayu pun ada juga kan.